Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibadah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabruka ala qalilin minal maksiyati aisaru alaika min sabrika ala kathirin minal adzabi jahannam. Inna adzabaha kana warama. Sabruka ala qalilin minat ta'ah yuqibuka rahatan tawilatan fiha na'imun mukim. Ya bani Adam alaika bithiqah bima damintu laka qabla an ut'ima rizq bighairik wadhad fi dunya min qad an adhadaka fiq wa taqallas minasyubhati qabla an tafna hasanatuka yawmal hisab wa umur qalbaka bi dzikril akhirah falaysa laka maskanun ghairul qabr. Ya bani Adam man istaqa ilal jannah sara ilal khairat wa man khafa an-nar kaffa 'anil syarr wa man naha nafsahu anis syahawati nala darajatil ula. Wa ya Musa bin Imran idza asabatka musibatu wa anta ghairi tahara fala talumanna illa nafsak. Ya Musa al-faqru minal hasanah wal mautul akbar. Ya Musa man lam yashawir nabi wa man istahara la yandam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran bermula daripada ayat 14 berakhir pada ayat yang ke-15 yang bermaksud dijadikan terasa indah kepada manusia terhadap apa yang diingini berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda pilihan, haiwan-haiwan ternakan dan sawah ladang. Itulah dia kesenangan hidup di dunia ini, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, mahukah aku beritahukan kepada kamu apa yang lebih baik daripada kesemuanya demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa. Disediakan bagi mereka di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta redha Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Dan saat itu junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-32 yang bermaksud bersabar untuk tidak melakukan ketaatan, bersabar untuk tidak melakukan maksiat yang sedikit adalah lebih mudah bagimu daripada bersabar menahan azab yang banyak di dalam neraka Jahannam. Sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang berkekalan.
sementara bersabar untuk terus melakukan ketaatan yang sedikit akan menyebabkan engkau merasai ketenangan yang lama dan kenikmatan yang tidak sebentar. Wahai manusia, sekiranya engkau tidak ragu, wahai manusia, hendaklah engkau tidak ragu sedikit pun bahawa aku telah menjamin bahagianmu sebelum engkau memberi sebahagian daripada hartamu kepada orang lain. Dan berzuhudlah engkau di dunia ini sebelum aku zahid yang ini tidak menyukai engkau, dan jauhilah dirimu daripada segala macam yang syubhat sebelum kebaikan-kebaikanmu binasa pada hari berhisab. Dan penuhilah hati dan sanubarimu dengan mengingati akan akhirat, kerana sesungguhnya engkau tidak mempunyai tempat selain daripada kuburan. Wahai manusia, sesiapa yang rindu kepada syurga, maka bersegeralah dia berbuat amal kebajikan, dan sesiapa yang takut kepada neraka, maka akan tertahanlah dia daripada melakukan kejahatan. Dan sesiapa yang dapat menahan nafsunya daripada keinginan-keinginannya, maka dia akan mencapai darjat-darjat yang tinggi. Wahai Musa bin Imran, jika musibah menimpa engkau sedangkan engkau tidak suci daripada kesalahan dan kekhilafan, maka engkau mestilah menyerahkan dirimu sendiri. Wahai Musa, miskin daripada kebaikan, itulah sebenarnya kematian, yang ini maut yang paling besar. Wahai Musa, orang yang tidak bermesyuarat pasti akan menyesal, dan sesiapa yang telah istikharah, maka tidak akan timbul penyesalan baginya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala ruang dan peluang lagi untuk sama-sama kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dikurniakan kepada kita kelapangan waktu lagi. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2-3 bulan sebelum Ramadan, kita telah bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah supaya Allah sampaikan usia kita ini kepada Ramadan. Hari ini alhamdulillah kita dapat Ramadan. Lama masa, hampir tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap waktu kita berdoa kepada Allah, nakkan Ramadan, nakkan Ramadan. Akhirnya kita dapat juga Ramadan. Kalau diibaratkan sebidang tanah yang subur, hari ini kita dapat tanah itu. Ada orang tak dapat, sehari 2 hari sebelum Ramadan pergi meninggalkan dunia. Namun apa maknanya tanah yang subur ini kalau kita tidak bercucuk, kalau kita tidak bertanam dengan tanaman yang sebaik-baik mungkin? Maka Allah kurniakan kepada kita kelebihan Ramadan, amal-amal yang sunat diberi pahala amal yang wajib. Amal yang wajib berlipat-lipat kali ganda banyaknya pahala yang diberi. Ibarat tanah tadi, semua benih yang kita ada sekarang ini kita tanam dalam tempoh masa sebulan ini, kita tanam. Mudah-mudahan dia bertunas, dia mendatangkan hasil. Bukan sahaja kita berlapar dapat pahala, kita melangkah kaki kita, Allah kurniakan kepada ke masjid-masjid, Allah kurnia kita pahala. Kita duduk beriktikaf dalam masjid, Allah kurniakan kita pahala. Kita berbuka, Allah bagi kita pahala. Kita duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi kita pahala. Kita memasak untuk suami kita makan, diberi pahala. Kita berbelanja, Allah kurniakan kepada kita pahala. Kita senyum kepada orang, Allah kurniakan kepada kita pahala. Malah setiap langkah kita pergi ke masjid-masjid, kita duduk membaca Al-Quran, berzikir, malah tidur kita pun Allah Ta'ala bagi pahala. Jadi sebegitu
suburnya tanah yang kita miliki ini tadi. Soalannya, adakah kita ini bercucuk dan bertanam dengan tanah-tanah yang subur tadi? Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat lagi meneruskan puasa kita yang ketiga. Cepat masa berlalu, sekejap dia dah masuk hari yang ketiga. Sama ada kita suka atau kita tidak suka, begitulah perjalanan hidup kita, hari-hari yang kita lalui. Maka Allah berfirman, kata Allah, wal asri innal insana lafi hush illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya, kata Allah, semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Saya minta maaf agak lewat sikit tuan-tuan, ada urusan yang tidak boleh dielakkan. Urusan ini walaupun raja tak bagi, terpaksa langgar juga arahan raja. Walaupun sultan tak bagi, maka ketika itu kita langgar juga arahan sultan. Sultan tak boleh larang kita. Kalau sultan larang, sultan dapat masalah nanti. Faham-fahamlah tuan-tuan. Perut kita ni, dia tak seperti mana kepala otak kita. Perut kita ni walaupun kadang-kadang bodoh perut tu, bodoh perut ni, benda yang baik diterima, benda yang tak baik ditolak. Tapi kepala otak kita ni kadang-kadang benda yang baik kita simpan, benda yang buruk pun kita simpan. Tuan-tuan setuju ke tak setuju, itu terserah kepada tuan-tuan. Perut kita ni nampak macam bodoh saja, besar melembung kan, tapi dia cerdik. Kadang-kadang benda yang baik diterima, benda yang tak baik dimulah-mulah dibuang. Tapi kepala otak kita ni pandai-pandai kepala otak. Benda yang buruk pun disimpan, benda yang baik pun disimpan. Itu kepala otak kita tadi. Jadi kita dapat lagi insya-Allah bersama berkuliah pada subuh ini tuan-tuan, dalam suasana mood Ramadan. Persoalannya, bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dah beritahu dah tujuan kita berpuasa, iaitu untuk menjadikan kita ini orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Taala. Itulah tujuan puasa. Solat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu cegah perbuatan keji dan mungkar. Antara tujuan utama solat nak mencegah perbuatan keji dan mencegah perbuatan mungkar. Jadi kalau ada masalah, anak-anak yang degil, anak-anak yang jahat, pastikan dia menunaikan solat, dia tidak meninggalkan solat. Dan ada pun puasa kita, hampir kita puasa ada yang dah 40 tahun, 50 tahun, dah jadi tak kita ni orang yang bertakwa kepada Allah. Sekarang ni masjid ramai. Malam saya di Melaka, hari itu ditangkap. Malam ni tak tahu di mana sembahyang berpusing kan. Tapi di Segamat hari itu saya pergi kan, habis saja 8 rakaat luluh macam bunga durian gugur di timpul hujan. Ini nak habis baru 2 Ramadan. Malam yang kedua Ramadan saya berada di Segamat. Bila habis selesai sembahyang, macam bunga durian gugur setelah ditimpul hujan, melawak semua sekali. Jadi adakah sampai 30 Ramadan besok masjid makin penuh lagi? Wallahu a'lam. Tapi sepatutnya kalau meja ni lagi digosok, sepatutnya dia makin berkilat.
Tapi kalau gosok makin lama makin berlebu, makin lama makin berlebu, maka orang Jawa kata something wrong, ada masalah. Faham maksud saya? Kita ni diuji 30 hari Ramadan. Sepatutnya bila dah sampai 15 Ramadan, dia makin naik, makin naik, makin naik, makin naik iman kita, sebab telah digilap lama tadi 15 hari. Tapi makin kurang, makin kurang, makin kurang, ada potensi iman kita silap raya makin menurun, makin menurun dan makin menurun. Tengok nanti sampai akhir Ramadan. Itu kalau kita nak lihat, kalau kita nak perhati soal iman kita tadi. Dan semalam saya sebut di Melaka, saya kata di antara bacaan yang wajib kita minta dalam amal ibadat kita ni, tak kesemuanya. Dalam bab haji tak ada, dalam bab puasa tak ada, dalam bab zakat tak ada, tapi dalam bab solat ada satu permintaan yang wajib kita minta, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah aku ya Allah, pimpinlah aku ya Allah jalan yang lurus benar. Puasa, kataan pertama tadi, puasa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi hamba Allah yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Kesan daripada kita berpuasa. Dan antara doa yang disuruh banyak kita minta dalam bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nak minta lepas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata Sayyidina Ali, saya pernah sebut dulu kat sini katanya. Maka kata Sayyidina Ali, sifat-sifat orang yang nak masuk syurga Allah ini dan dia nak lari daripada neraka Allah, maka kata Sayyidina Ali, dia mestilah menghimpun dalam diri dia 6 perkara, kata Sayyidina Ali. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, sifat orang yang nak masuk syurga Allah ini, dia kenal Allah, lalu dia menunaikan segala hak-hak Allah. Sujud, menyembah, menunaikan ibadat salat, puasa dan sebagainya, ditunaikan segala hak Allah, perintah Allah, Allah bagi kepada kita, maka ditunaikan. Itu orang yang nak masuk syurga Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, dia mengenal akan syaitan, adu Allah, musuh Allah, lalu dia menentang akan syaitan. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, dia mengenal akan kebenaran. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dikenal. Maka dia mengikut segala kebenaran yang diperintahkan oleh Allah. Yang keempat, dia mengenal akan kebatilan. Mana-mana yang Allah Ta'ala haramkan, dikenal, lalu dia menentang akan kebatilan. Yang kelima, kata Sayyidina Ali, dia kenal dunia. Dunia ni usia macam kita kena kenal dunia. Wa mal hayatud dunya illa qalil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dia kenal dunia, maka dia ambil dunia tu, kata Sayyidina Ali, sekadarnya. Bukan buang dunia, dia ambil dunia itu sekadarnya. Dan yang akhir sekali, kata Sayyidina Ali, sifat orang yang nak masuk syurga Allah ini, dia kenal akan akhirat. Dia kenal akan akhirat, kelebihan akhirat tu dia tahu. Maka dia kejar, dia rebut akan akhirat itu sungguh-sungguh, rebut akhirat itu tadi. Itu sifat orang yang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata Sayyidina Ali saya ungkapkan. InsyaAllah kita merenung kepada hadis Nabi ini, kemudian kita baru masuk kepada kitab kita ni. Hadis ni simple sahaja, tapi maksud itu hebat. Banyak, paling tak ada pun ada 7 pengajaran daripada hadis ini. Sabruka ala qalilin minal ma'siyati aisaru alaika min sabrika ala kathirin minal azabi jahannam. Yang pertama,
Kata Nabi, bersabar untuk tidak melakukan maksiat yang sedikit. Sabar untuk tidak buat maksiat yang sedikit adalah lebih mudah bagimu daripada bersabar menahan azab yang banyak dalam neraka Jahannam. Kerana azab neraka ni, dia kebinasaan yang berkekalan. Ada Imam Yaakob hari ni pakai baju Melayu, nampak muda terus. Nampak muda sikit, kita nampak muda tu pakai baju Melayu, baju saya tengok siapa dia. Nampak muda tu, selalu pakai songkok haji, nampak tua sikit. Dia pakai baju Melayu, nampak muda. Sabar buat daripada melakukan maksiat. Mungkin umur kita yang duduk dalam masjid ni, ada yang dah 70 tahun, ada yang 72 tahun. Sikit aja lagi, sabar tak buat maksiat. Jangan buat maksiat, maka akan lebih mudah bagimu daripada sabar nak menahan azab Allah pada hari akhir. Dah lama kita tak buat maksiat. Ada orang makin tua di buang tebiat, lagi tua dia nak buat pula maksiat. Dah tua dah, patut lagi sikit lagi, entah 2-3 tahun lagi agaknya, ataupun silap raya 2-3 bulan saja lagi agak. Lebih mudah bagimu daripada bersabar menahan azab yang banyak dalam neraka besok. Azab neraka ni dia pedih, sangat-sangat pedih, berat sangat. Sementara bersabar untuk terus melakukan ketaatan yang sedikit. Kalau umur kita ni dah 70 tahun, sabar buat taat sikit aja lagi, setahun 2 tahun aja lagi. Kata Nabi, adalah lebih mudah, dia kata akan menyebabkan engkau merasa ketenangan yang tidak sebentar, makna kenikmatan yang panjang. Sabar buat lagi, jangan dah tak sabar, dah penat semayang ustaz, dah penat puasa ustaz, habis. Sabar je lah, buat aje lah. Dah 70 tahun ni maknanya kita ni dah dekat. Dan ingat tak kata-kata Sayyidina Ali dulu, saya pernah sebut dekat sini, inna dunya qadir tahadat bil wa innal akhirati qadir tahadat bil. Kata Sayyidina Ali, engkau kena tahu bahawa dunia ini berangkat membelakangi engkau. Dunia ni, kata Sayyidina Ali, dia berangkat membelakangi engkau. Makin lama engkau makin jauh dari dunia, makin lama engkau makin jauh daripada dunia. Setiap hari usia kita ni bertambah, maka sebenarnya kita makin jauh dari dunia. Wa innal akhirat, tapi akhirat dia berangkat mendatangi, makin lama makin dekat. Makin lama akhirat ni makin dekat, makin dekat, kata Sayyidina Ali. Maka kedua-duanya, kata Sayyidina Ali, ada putera dia. Ada orang yang sibuk sangat mencari dunia, celik mata, dia fikir nak cari dunia dia, nak kaya, nak cari dunia, nak cari rena, nak kaya dan nak kaya. Dan ada putera akhirat, ada orang celik aja mata, dia buka mata, dia fikir nak cari akhirat. Mungkin tuan-tuan ni kategori orang yang celik mata aja untuk cari akhirat. Celik aja mata, dia fikir nak pergi mana? Masjid. Celik aja mata nak pergi mana? Nak pergi surau. Celik aja mata nak pergi mana? Nak sedekah. Sebelum subuh ni kan, kalau boleh masuk sikit, tak banyak sikit, nak sedekah. Ada orang begitu. Maka kata Sayyidina Ali, kamu ada putera dunia, ada putera akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, kamu kena menjadi putera akhirat, jangan jadi putera dunia. Kerana kata Sayyidina Ali, hari yang sedang kamu berada ni, hari yang sedang kita ada ni, kata Sayyidina Ali, adalah hari amal. Hari amal, bukannya hari perhitungan. Hari ini adalah hari untuk kita sembahyang, puasa, baca Quran. Sama ada kita bersedekah. Ada orang yang beramal dengan tenaga, ada orang yang beramal dengan harta, ada orang beramal dengan kebaikan-kebaikan, ada orang beramal dengan senyum dia, memasak, hantar fakir miskin, baca Quran, melangkah kaki ke masjid, duduk dalam majlis ilmu. Hari ini hari amal, bukan hari perhitungan. Memang betul pun
apa yang disebut oleh Sayyidina Ali. Kita angkat sejadah, kita tak jumpa duit bawah sejadah kita. Kita baca Quran, kita tak jumpa duit celah Quran kita. Malah kita bersedekah, kita tak jumpa duit bawah tabung kita sedekah. Kita senyum dengan orang pun kita tak jumpa pahala. Hari ini adalah hari amal, bukan hari perhitungan, kata Sayyidina Ali. Tapi hari esok, bagi kita setelah mati kita, maka hari itu adalah hari perhitungan. Cuma persoalannya tuan-tuan ingat saya baca sekitar 2 minggu lepas. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa buat satu kebaikan, Allah kata aku balas dengan 10 kebaikan. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa buat satu kejahatan, tak dibalas melainkan dengan satu kejahatan yang seumpamanya. Bagaimana kita manusia? Yakin tak? Ada yang yakin, sangat-sangat yakin. Ada yang mungkin tak berapa nak yakin. Ada yang tak yakin. 1/10. Tuan-tuan baca kisah Sayyidina Umar, dia belanjakan separuh daripada hartanya pada jalan agama Allah. Sayyidina Umar ni hebat, separuh dari harta ni disumbang pada jalan agama Allah. Saya baru buka dalam Quran, baca hari tu ayat tentang bersedekah. Jangan kamu, dia kata, terlalu buka tangan tu terlalu habis, dan jangan kamu terlalu cerut langsung tak nak bagi. Sederhana-sederhana. Sayyidina Abu Bakar, dia sumbang harta dia habis pada jalan agama Allah. Keyakinan dia begitu kuat. Kita ni tuan-tuan, mungkinlah kalau tahap saya ni, kita mesti kira-kira lagi agaknya kan. Nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Agak-agaknya kalau bawa duit 100 ni kita bawa duit agak-agaknya. Lalu tabung derma, berapa kita bagi agak-agak? 20 sen ke RM2? Aku takut, alamak sayang pula duit 100 ni masuk balik masjid. Jadi kita punya tahap iman ni mungkin kadang-kadang ditinggi, kadang-kadang direndah, kadang-kadang ditinggi, kadang-kadang direndah. Nak jadi iman yang sebegitu yakin tadi, tuan-tuan, agak payah sikit. Tapi yakinlah. Wahai manusia, hendaklah engkau tidak ragu sedikit pun bahawa aku telah menjamin bahagianmu. Bahagian kamu ni aku dah jamin sebelum engkau memberi sebahagian hartamu kepada orang lain. Bila kita sumbang harta kepada orang lain, kita bantu dalam musim-musim sebulan Ramadan ni tuan-tuan, kita kejar, kita sumbang, maka yakinlah bahawa dia kata aku telah menjamin sebahagian daripada hartamu yang telah kamu bagi kepada orang lain. Ada ganti, balasannya ada. Sama ada kita beli makan untuk anak isteri kita, kita beri makan orang buka puasa, kita sumbang untuk fisabilillah, semua beramal dah tuan-tuan. Segenap penjuru, bukan sahaja amal yang berupa mata tenaga kita, malah harta benda kita pun beramal untuk mendapatkan pahala sebanyak mana yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu, khususnya pada bulan Ramadan. Ingat tak dulu saya katakan kepada tuan-tuan, 4 pesanan Rasulullah. Dulu saya pernah sebut sekitar 5-6 bulan yang lalu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi. Antara 4 pesanan Rasulullah, wahai sekalian anak Adam, ya benar Adam, wahai anak Adam, kata dia, buatlah amal baik seberapa banyak yang kamu terdaya, kerana sesungguhnya perjalanan hidup kamu amat panjang. Perbanyakkanlah, kata Nabi, perbekalan kamu, kerana sesungguhnya, kata Nabi, perjalanan akhirat satu perjalanan yang jauh, satu perjalanan yang sangat panjang, satu perjalanan yang sangat sukar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kata Nabi, hari seorang sama sekali takkan berdaya upaya nak tolong orang lain.
Adik-beradik tak boleh nak tolong, suami isteri tak boleh nak tolong, anak beranak tak boleh nak tolong, sahabat andai tak boleh nak tolong. Hari ni kata Nabi, maka banyakkanlah bekal kamu, kerana perjalanan kamu jauh, akhirat tu panjang. Yang kedua kata Nabi, perhebatkanlah pergantungan kamu kepada Tuhan kamu, tawakal kamu kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya lautan itu amat dalam. Dengan maksud dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita mesti akan bertemu dengan banyak ujian, kesusahan dan kepayahan. Kalau kita tak kuat bergantung kepada Allah, maka hanyut kita dalam ujian ni. Dalam ujian anak dan isteri, kaum keluarga, adik-beradik, sahabat anda ini, harta kita ni ujian dia banyak. Ujian dia ni banyak. Bukan B40 aja. Ada orang viral kan pasal pensyarah yang kena kutuk. Semua orang kutuk pensyarah tu. Nak buat macam mana? Dah orang memang macam itu perangai manusia. Bukan pensyarah tu sahaja kena kutuk. Nabi Muhammad pun tuan-tuan yang ajak orang kepada agama pun kena kutuk. Hari tu di Seri Gading, Batu Pahat, orang tanya saya pasal kuliah ni ustaz. Biasanya berapa bayar ustaz? Saya senyum aja bila ditanya begitu. Saya kata setakat hari ni lah saya kata, saya belum pernah meletakkan berapa bayaran saya beri kuliah. Dia tanya, kenapa ustaz tak letakkan bayaran? Wahai boleh sahaja ustaz letakkan bayaran, senang. Saya kata, saya buka dalam Quran, dalam surah Hud, dalam surah Yasin. Dua surah tu bila saya baca, Allah kata, ikutlah kepada orang yang ajak kamu kepada kebaikan, kepada agama, yang tidak meminta sebarang upah. Maknanya saya kata, Nabi Nuh ni ajak orang kepada agama, ajak orang kepada Islam. Nabi Nuh ajak selama 850 tahun, Nabi Nuh tak minta upah walaupun 10 sen sekalipun. Tapi Nabi Nuh ni dibenci orang. Nabi Muhammad SAW mengajak agama, saya kata tak minta upah 10 sen pun. Namun Nabi Muhammad dibanding dengan batu sampai meleleh darah ketumit. Agak-agaknya kalau Nabi yang ajak agama tak minta upah ni orang benci. Kalau hari ni saya minta upah, orang benci tak agak-agak? Tak payah banyaklah. Saya minta kawan baik saya, Haji Wan ni, duduk dekat tepi pintu masjid tu, letak tabung. Siapa yang keluar minta RM50. Agak-agak apa jadi? Agak-agak saya nak tanya, agak-agak apa jadi? Berapa ni agak-agak? 1, 2, 3, 4 ni. Paling-paling tak ada pun 800 pagi ni dapat. Kita tolak untuk gaji tukang kutip 100, 700 masuk OJ kan? Okey tak agak-agak? Yang tak minta upah pun orang benci, minta upah lagi berkilo-kilo orang maki tuan-tuan. Nak buat macam mana? 3 kata Nabi. Yang ketiga kata Nabi, berhebatlah. Yang ketiga kata, elokkanlah amal kamu dari semasa ke semasa. Amal kita ni makin elok dan makin elok. Ramadan kita yang dulu dengan sekarang patutnya makin elok sekarang ni. Makin elok sekarang ni, makin elok. Kerana titian syirat indu kata Nabi amatlah halus. Diberitahu tuan-tuan, titian syirat ni seibarat sehelai rambut yang dibelah 7. Titian syirat ini dikata seibarat sebilah mata pedang. Ada orang petikai macam mana rambut nak belah 7 ustaz. Ada orang petikai macam mana sebilah pedang ni nak niti titian kan. Wallahu a'lam, bagi saya serahlah kepada Allah. Tapi saya pegang bahawa bila dimaksudkan dengan sehelai rambut yang dibelah 7, nak ceritakan betapa susah nak melepasi titian syirat. Berapa susah nak melepasi titian syirat, di mana setiap manusia yang meniti titian syirat, dia pasti akan disoal dengan 7 persoalan yang penting.
satu persoalan ini sangkut, tuan-tuan, jatuh dia ke dalam neraka Allah Ta'ala. Pada sekatan yang pertama, maka akan ditanya tentang syahadah kita ni. Betul tak akidah kita ni? Syahadah kita, keyakinan kita kepada Allah ni betul tak? Akidah itu nombor satu. Sekali selesai akidah, maka akan disoal berkaitan dengan sembahyang kita. Okey tak sembahyang kita ni? Wa aqimus salata li zikri, dirikan sembahyang ni nak ingat aku. Dapat tak kita 30 tahun sembahyang ingat kepada Allah dalam sembahyang kita? Kadang-kadang kita tinggal sembahyang tarawih, semalam dah hari yang ketiga sembahyang tarawih, sesetengah masjid, sesetengah surau baca Al-Quran ni laju bukan main. Saya pun tak tahulah kenapa nak baca Quran ni laju-laju sangat. Orang Jawa kata alon-alon lah, orang Cina kata man-man lah. Kan ayat Quran tu, walaupun kita baca surah Al-Ikhlas, baca dengan tertib. Ni kita nak baca kan bukan untuk manusia dengar semata-mata, tapi kita baca ayat Quran. Kalau kita baca surat cinta tu pun tuan-tuan, satu patah kita baca. Tengok step by step. Tiba-tiba sembahyang ni, dia tengok pada masjid yang mana sembahyang habis cepat, yang itulah ramai. Sedih masyarakat kita di sana. Nak buat macam mana? Asal nak kerja 20 rakaat punya pasal. Hancur. Akhirnya dapat penat aja. Kan bimbang-bimbang sebegitu. Bacalah dengan sempurna. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Selawat pun gitu juga. Makwe apa? Selawat lah betul-betul. Kalau tak nak selawat, tak payah selawat. Kalau nak selawat betul-betul tu. Kan? Kita pun kalau sebut nama kita pun tentu kita sakit hati ya. Baik. Wallahualam. Yang ketiga, sekatan yang ketiga ditanya berkaitan dengan puasa kita. Sembahyang, syahadah, sembahyang, puasa. Kemudian ditanya tentang zakat kita. Kemudian ditanya tentang haji kita. Kemudian ditanya tentang wuduk dan mandi wajib kita. Dan sekatan yang akhir besok yang ketujuh, ditanya ada tak kita dibuat zalim kepada sesama manusia? Ada tak? Ada, maka tak lepas. Dan dia kata, hendaklah engkau zuhud kepada dunia sebelum aku zahid yang ini tidak menyukai engkau. Dengan dunia bukan suruh buang, tapi jangan letakkan dunia di hati kita. Letakkan dunia di tangan kita. Dan jauhlah dirimu dari segala macam yang syubhat. Yang syubhat ni jangan makan. Yang haram tu jelas, yang halal tu jelas, yang syubhat ni sama-sama. Tak nampak ni jelas, ni boleh ke tak boleh ni? Jangan makan. Kan? Dan penuhilah hati dan sanubarimu dengan mengingati akhirat. Kata Nabi, sesungguhnya engkau tidak punya tempat selain daripada kubur. Hadis itu kata. Wahai manusia, sesiapa yang rindu kepada syurga, dia memang nak masuk syurga, maka bersegera dia akan terus buat amal baik. Buat amal baik, segera buat amal baik. Dan sesiapa yang takut kepada neraka, dia tak nak masuk neraka Allah, azab penuh, sengsara penuh, maka dia dapat menahan nafsunya daripada keinginan-keinginan dia. Kan? Musim-musim Ramadan, air 7 jam, SKP, holding, air limau, air yang Belanda, air apa lagi, kan? Atas 7 jam bersusun. Tahan nafsu kita. Nascaya dia mencapai darjat yang tinggi. Jika musibah menimpa kamu, kata Allah, kata hadis ini, sedangkan kamu tidak suci daripada kesalahan dan kekhilafan, maka jangan salahkan orang lain, salahkan kepada diri kamu. Akhir sekali kata dia, miskin daripada kebaikan itu, kata Nabi, ialah kematian maut yang paling besar. Orang mati, betul mati, tapi tak ada kebaikan. Umur dia tua tapi kebaikan tak ada. Dia dah mati sebelum mati dah. Patut makin tua amal makin banyak.
Makin tua, amal makin banyak. Makin tua, maka amal makin banyak. Tapi rupanya makin tua, makin malas dah nak semayang, makin malas nak baca Quran, makin malas nak duduk majlis ilmu. Ini masalah. Ini masalah. Dan akhir sekali kata Nabi, hai manusia, ikhlaslah dalam kamu melakukan satu amal. Bila buat satu amal ini, ikhlaslah. Ni kita bulan Ramadan ni tuan-tuan, bila sekali-sekali kita dengarlah kelebihan fadilat Ramadan. Sekali-sekali kita jadi dengar kelebihan Ramadan ni supaya naikkan semangat kita nak beribadah. Kalau zaman saya dulu puasa darjah 1, mak saya ajar dulu puasa separuh-separuh. Kita pun iyalah boleh puasa separuh piuk. Ingat tak dulu? Ada tak istilah tuan-tuan pakai separuh piuk? Umur 4 tahun 3 tahun tu dah mula puasa. Habis tak tahan mak, kalau tak tahan puasa separuh piuk. Separuh piuk ni macam mana? Pukul 12 nanti buka. Kita pun berialah, orang tanya puasa ni, puasa berapa hari? 15 hari. Macam mana boleh 15 hari? Separuh piuk. Separuh, besok campur separuh jadi 1. Campur lagi dapat 1. Bila dah besar ni, mana ada istilah puasa separuh-separuh. Tapi itulah orang tua-tua ngajar kita berdikit-dikit. Maka saat kita tua ni tuan-tuan, pahala tu kita tak nafikan. Tapi sebaik-baiknya kita menjadi orang yang beramal. Kata Imam Al-Ghazali, jangan jadi orang yang beramal. Ikhlas ni ada 3. Satu dinamakan dia ikhlas hamba. Kenapa semayang? Kerana kita hamba Allah. Kenapa semayang? Kenapa puasa? Kita hamba Allah. Nak buat macam mana? Yang kedua, ikhlas dagang atau ikhlas sedekah. Kenapa semayang, ikhlas dagang atau ikhlas sedekah ni? Kerana nak cari untung, nak dapat pahala, dapat masuk syurga. Ini dinamakan ikhlas dagang ataupun ikhlas sedekah. Ikhlas tapi nak untung. Tapi yang paling baik di antara yang baik itu dinamakan ikhlas orang yang merdeka. Kenapa puasa? Saya memang suka puasa, Ustaz. Bila sampai aja puasa, biasanya darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, go out pun tak ada. Betul? Yang tak puasa macam-macam sakit. Maka kita suka puasa. Kita suka puasa, memang kita suka. Macam duduk majlis ilmu ni kan, ada orang dia memang suka duduk majlis ilmu. Ustaz tak ada aja dia dah pusing-pusing. Baru lambat seminit 2 minit dia dah telefon. Ada yang macam tu. Ada yang tak datang. Bagus juga Ustaz tak datang hari ni. Masing-masing lah tuan-tuan tanya tepuk dada, tanya iman tuan-tuan. Nak ambil 5 minit aja lagi keberkatan kitab ni tuan-tuan. 5 minit kita ambil keberkatan kitab ni. Pada muka surat 219, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati di sekelilingnya tadi. Dan dia kata agar kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia amat mendengar, maha mendengar lagi maha mengetahui. Daripada surah Al-Isra tadi ayat yang pertama, kekuasaan Allah. Dengan itu maka manusia bebas daripada belenggu pengabdian antara sesama makhluk kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah dan kepada Allah SWT. Dengan itu mereka mencapai martabat ketinggian manusia yang sebenar. Kenapa sembahyang? Kenapa puasa? Kerana Allah. Saya rajin merenung apa yang dikuliahkan oleh Tuan Guru ni Azif Nikmat. 2 hari lepas saya buka pasal solat. Usalli farda maghribi salasa raka'atin ada anillahi ta'ala. Ramai orang duduk bahas
ada kalimah kasat ta'rat ta'yin. Dia duduk risau kasat ta'rat ta'yin, kasat ta'rat ta'yin ta'yin. Yang ni banyak orang letak kata dia. Tapi orang tak ambil yang hujung tu sebenarnya lillahi ta'ala. Yang hujung tu sebenarnya soal-soal berkaitan dengan kita berdiri ni sebenarnya kata dia dah niat tak sembahyang lah. Tapi yang itu orang selalu duk bincang. Yang fiqah ni selalu bincang ni dan sebagainya. Tapi yang lillahi ta'ala tu kita buat tu kerana Allah. Yang itu orang jarang nak membahaskan ni tadi. Jarang orang nak membahaskan. Sama juga Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia istimewa bukan kerana puasanya semata-mata, tapi kerana bulan Ramadan ini bulan yang padanya turun kitab Al-Quran sebagai panduan bagi kita orang Islam ni. Nak hidup kena buka Quran, kena baca Quran, kena renung isi panduan Al-Quran. Yang Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada, inilah kitab Al-Quran yang masih ada menjadi panduan hidup kita ni. Mau bawa kita ni kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quran. Alhamdulillah, bila sampai bulan Ramadan, masjid-masjid biasanya penuh. Subuh pun saya jangka ni mesti penuh subuh ni sampai ke belakang silap ini. Alhamdulillah. Inilah bulan yang kita sesuai nak mukadimahkan mula amal-amal kita nak pergi masjid. Pertama cakap. Dengan itu maka manusia bebas daripada belenggu pengabdian antara sama makhluk kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu mereka mencapai martabat ketinggian manusia yang sebenar apabila tidak ada ubudiyah sesama mereka dalam etikad, syiar-syiar juga hukum syariat, sehingga menjadi mangsa hawa nafsu dan kemahuan yang tidak ada batas sepadannya. Maka berlakulah firman Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia ini dan mereka makan seperti mana binatang-binatang, dan juga neraka tempat tinggal bagi mereka. Allah kata orang-orang kafir bersenang-senang di dunia ni. Hidup dia tidak terikat dengan peraturan. Orang kafir dia nak pakai macam mana ke, dia nak minum apa ke, dia nak perangai macam mana ke, dia nak berzina ke, dia nak makan duit harta halal dengan haram, tak kira dah. Dah tak kira dah tuan-tuan. Cuba kita tengok dalam keadaan hari ni, orang mencuri, orang ambil harta masjid, baik surau, baik orang yang sembahyang motor pun kena curi. Tabung masjid orang curi. Orang kafir ni kata Allah, dia bersenang-senang di dunia ini. Dia tak puasa, dia tak sembahyang, dia tak keluarkan zakat, dia tak tunaikan haji, dia kerja makan tak kira halal dan haram, dia bedal semacamnya tuan-tuan. Seperti mana binatang makan. Binatang tuan-tuan tengok dia makan, dia ada kira halal haram. Binatang makan, dia ada kira halal haram. Mana ada binatang makan kira halal haram? Kita tabur jagung ni tuan-tuan, kadang-kadang ayam sebelah datang, ayam sebelah dia datang, kita naik geram. Tetapi jangan marah, kerana binatang dia tak ada istilah halal haram, dia tak tahu. Menghujur lalu melintang patah, dia bedal. Kita orang Islam ada halal dan ada haram, kan? Ada halal dan ada haram. Saya tak tahu hari itu saya cari tak dekat sini untuk apa kata dia, cari beras hari itu. Ada satu madrasah minta tolong carikan beras ustaz, kan? Kita pun carilah sekitar 50 kampit beras, hantar hari itu kan. Bila dia minta, kita hantarkan beras tu dekat madrasah Hafiz itu kan. Kalau ikut kepada lain clear, tak ada orang tahu. Tapi agama ni ajar kita, Allah Ta'ala tahu. Dan neraka itu tempat tinggal bagi mereka, kata Allah. Akhirnya orang kafir ni dia masuk neraka. Kita masuk syurga tuan-tuan, masuk syurga, cuma lambat dengan cepat kita masuk syurga insya-Allah. Seterusnya
terjerumus menjadi mangsa sesama manusia apabila menjadi sasaran kezaliman manusia yang memerintah tidak dengan hukum Allah tetapi hukum ciptaan mereka sendiri. Dia tak ambil hukum Allah. Apa tu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'. Adakah kamu nak beriman kepada sebahagian kitab, kamu nak kufur sebahagian? Yang inilah kita nak bawa kepada orang hari ini. Puasa ni tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kenapa orang tak berani ubah puasa pada waktu malam? Kan senang kalau kita puasa pada waktu malam. Sampai malam pada maghrib kita sahur, lepas tu kita semayang maghrib, semayang isyak, semayang tarawih, lepas tu kita tidur, bangun pagi azan subuh kita buka. Kan senang. Siang kita boleh potong sawit, kan? Kuat tenaga kita potong sawit, kita boleh kerja, boleh bertukar. Tapi mana ada orang tukar puasa pada waktu malam? Tahan tak tahan, dia puasa juga pada waktu siang. Mana ada sembahyang haji orang tukar? Haji ni kita dah biasa buat dekat Mekah, ni musim-musim Covid. Tanya Jejeb pergi Mekah berapa Haji Jejeb? Paling tak ada 9,000, 10,000 agaknya, 8,000. Apa susahnya kita pindah sewa padang sebelah ni, kita buat ajalah Kaabah sebiji situ. Kita ramai-ramai pusing, baru RM200 agaknya. Boleh tak tahu agak tak? Boleh tak tukar pergi haji? Orang kata nak pergi mana ni? Nak umrah. Dekat mana? Sekolah ambil raja. Ada tak orang tukar? Tak ada. Ada tak orang tukar semayang subuh 2 rakaat ni? Pendek sangatlah, belum sempat khusyuk, kita tambah jadi 4. Ada tak orang berani tukar? Ada tak nikah kahwin orang main antuk-antuk hidung aja? Ada? Tak ada. Semua aku terima nikah dan sebagainya. Sama juga tuan-tuan, puasa, haji, zakat, semua orang buat ikut perintah Allah. Yang sampai sekarang ni orang masih lagi belum ikut antaranya perintah Allah. Allah kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Bacalah dalam surah Al-Maidah. Dah berapa juzuk dah? Hari ni hari yang ketiga kita puasa. Dah berapa juzuk baca Quran? Dah berapa juzuk dah? Cuba tengok ayat-ayat itu, merenung ayat-ayat itu. Tu tadi tuan-tuan. Sedikit lagi tuan-tuan, 2 minit aja lagi. Dan hanyalah untuk kepentingan orang yang berkuasa. Sama ada orang perseorangan yang berkuasa penuh menjadi diktator, ataupun kumpulan yang berkuasa, penyokong-penyokongnya, segalanya yang boleh berlaku apabila manusia tidak mencapai ma'rifatullah dan tauhid dalam kehidupan mereka. Sering kali berlaku penyelewengan apabila berlaku masa yang panjang selepas Nabi membawa risalah dari Allah, atau bala diturunkan lalu dakwah dibaharukan oleh Nabi yang diutus pula oleh ulama-ulama yang amanah. Kita berhenti sampai situ. Sering kali berlaku ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau macam puasa dia jadi tepu tuan-tuan. Tepu ni tuan-tuan makna dia macam mana? Dia jadi macam dia dah naik ke puncak, dia turun. Kadang-kadang dia dah naik ke puncak, dah tak boleh naik lagi tu, dia jadi tepu begitu. Macam orang dulu lah. Kalau tuan-tuan baca ayat ke-16 daripada surah Hadid, Allah Ta'ala tanya, alam ya'ninil ladhina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai masa ke lagi bagi orang yang beriman untuk syarif khusyuk mengingati Allah dan mematuhi segala kebenaran yang diwahyukan kepada mereka. Jangan mereka menjadi seperti mana orang Yahudi dan Nasrani yang menerima kitab sebelum mereka. Mereka melalui masa yang panjang, masa panjang, menyebabkan iman mereka itu jadi luntur terus. Iman dia jadi luntur. Sebab itu tuan-tuan, puasa Ramadan ni, kalau tuan-tuan baca, kenapa puasa Ramadan ni Allah bagi dia sebulan saja? Kenapa puasa Ramadan ini dia sebulan saja? Kalau tuan-tuan fikir, kenapa sebulan saja? Kan? Sebab amal kita manusia ni kadang-kadang sampai ke puncak akhirnya kita penat. Faham tak? Bila kita penat, kita akan jadi macam
Kan? Tak percaya besok tunggulah ujung Ramadan. Tak percaya tunggulah. Pasal orang dah pernah asyik main tarawih, pernah main tarawih. Jadi amal ini supaya mengelakkan kita daripada bosan, dia buat amal tu macam-macam jenis. Ada masa kita sembahyang, ada masa kita baca Quran, ada masa kita bersedekah. Tapi Ramadan tadi saya kata, tuan-tuan, satu amal yang kita buat penuh dengan pahala. Kita senyum dapat pahala masuk masjid, pergi masjid. Bukan hanya sembahyang tarawih sahaja dapat pahala. Bukan sahaja sembahyang tarawih, tuan-tuan. Ini ada sebulan. Boleh besok dah habis Ramadan, kita cuit kaki mam. Ni dah raya 2 hari, kita sambung sembahyang tarawih balik mam. Boleh? Tak ada orang buat. Jadi kita berhenti sampai situ. InsyaAllah minggu depan kita cuba settlekan kitab ni, dan minggu lagi satu kita masuk kitab yang baru pula, tuan-tuan. Wallahualam. Selamat berpuasa. Pastikan tuan-tuan, macam puasa kita ni puasa terakhir bagi kita. Maknanya kita pulunlah seberapa banyak ruang pahala yang kita boleh dapat. Orang tua, orang muda sekarang ni dia kata apa? Buat checklist. Checklist ni dia tengok mayang duha buat tak, mayang zuhur buat tak, qabliyah ba'diyah dia buat tak, bersedekah tak. Tuan-tuan, biasanya malam-malam terakhir ni kita lupa untuk bersedekah. Wallahu a'lam. Jadi checklist satu hari tu tanda, dah sembahyang tak, dah puasa tak, dah sedekah tak, dah baca Quran tak, dah tanda tu tadi. Untuk pastikan kita buat. Kan? Mayang sunat subuh tu sebelum subuh, dia kata lebih baik daripada dunia dan seluruh isi-isinya. Jadi kalau ada orang sembahyang sunat subuh ni, biar dia ambil can dapat sembahyang sunat subuh, kan? Pahala dia besar, kata. Wallahu a'lam. Pada hari itu insya-Allah panjang usia kita menyambung kembali pada minggu mendatang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.